Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak terus komited menyokong usaha kursi Perhim Sri Adnan Satim atau kursi Tok Nan dan memperkasakan penyelidikan berkaitan kumpulan-kumpulan etnik yang ada di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, penubuhan kursi Tok Nan di Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu, UPMKB adalah sesuatu yang membanggakan. Sudah tentu kursi Adnan ini membolehkan kita untuk membuat banyak lagi penyelidikan untuk ethnic groups kita yang ada di Sarawak. I can assure you that the government will back you up and support you in your endeavor to know more about our ethnic groups. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian persidangan antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan ketiga ICOSH 2023 di Bintulu pada Selasa. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari menambah, UPMKB menyediakan platform menerusi kursi Tok Nan untuk membuat penyelidikan tentang kebudayaan dan latar belakang pelbagai kaum di Sarawak. Because that becomes the platform for you to understand the strength and weaknesses of our subgroup. Dalam pada itu, turut berlangsung beberapa acara termasuk pelancaran buku etnik Sarawak, pemateran memorandum persefahaman MOU antara Universiti Putra Malaysia dengan Universitas Diponegoro, Indonesia serta penyampaian beasiswa kursi Tok Nan. Terdahulu ketika berucap, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ICOSH 2023 mampu menyediakan platform untuk menjadikan negeri ini hub pendidikan tinggi selain destinasi pelancongan unik di peringkat antarabangsa. Menurutnya, persidangan yang menekankan pertukaran maklumat dan kerjasama ini boleh memacu perjalanan Sarawak menjadi pusat kecemerlangan akademik. Through its promotion of Bintulu, ICOSH 2023 spotlights the unique attraction and natural beauty of this region, drawing global attention to its hidden gem. Beyond its tourism potential, Sarawak holds the promise of becoming an international hub for higher education. Katanya lagi, kerjasama antara kementeriannya dan Universiti Putra Malaysia yang mengasaskan penubuhan beasiswa kursi Tok Nan telah membawa kejayaan kepada kedua-dua pihak. ICOSH 2023 bertemakan Towards a Culture of Sustainability in Borneo diadakan hasil kerjasama antara UPMKB dengan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Persidangan ini memfokuskan kepada bidang sains, sains sosial dan kemanusiaan, terutamanya berkaitan etnik Sarawak dan Borneo yang menyasarkan penyertaan penyelidik, ahli akademik, pelajar pasca siswaza, agensi-agensi kerajaan dan juga penggubal dasar dari dalam dan luar negara. Berita seterusnya, pertubuhan sukarela yang terdiri daripada 8 badan bukan kerajaan NGO dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tarat telah menganjurkan majlis makan malam sebenar sambutan Pesta Pertengahan Musim Luruh dan menghormati warga emas di Dewan Serbaguna Tapah Siburan pada Ahad. Berucap dalam majlis itu, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Datuk Roland Sagawiin berkata penganjuran berkenaan adalah satu contoh yang baik ke arah menggalakkan semangat gotong royong dalam kalangan masyarakat setempat. Selain itu, ujarnya ia berpotensi mengukuhkan kerjasama antara komuniti di kawasan berkenaan sambil meraihkan kepelbagaian budaya yang sedia ada. Beliau juga menekankan kepentingan merayakan adat dan budaya tempatan yang merupakan sebahagian daripada identiti yang perlu dijaga dengan baik. Ditinjar barang pula, Gereja Roman Katolik Divine Mercy Long Jegan kini telah siap dibina dan dimanfaatkan untuk menjalani aktiviti keagamaan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Dr. Pangguang Manggil berkata, walaupun pembinaan gereja dengan kos sekitar RM700,000 itu menghadapi kelewatan akibat kekangan keuangan dan pandemik COVID-19, namun ia akhirnya dapat digunakan oleh penduduk dari kawasan sekitar. Ingin sekali lagi merayu kepada semua
umat Kristian di sini supaya kita bersatu hati. Unity itu adalah penting, perpaduan itu adalah penting. Tidak kira blok rumah panjang A, B dan C, semua kita ini adalah sama dari segi Tuhan Maha Kuasa. We are all equal human beings. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian gereja tersebut pada Ahad. Pembinaan gereja itu dijayakan hasil dana yang disalurkan oleh Kerajaan Sarawak menerusi unit hal ehwal agama-agama lain Unifor. Sehubungan itu, Adun Marudi itu menyeru agar umat Kristian sentiasa bersatu hati bagi mengekalkan perpaduan sejagat. Beliau juga menyarankan agar ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK di penempatan Long Jegan sentiasa mengeratkan silaturahim dan perpaduan dengan penduduk dari Rumah Panjang. Tegasnya lagi, pemimpin akar umbi harus membimbing dan membawa komuniti setempat supaya dapat maju bersama dengan bangsa yang lain. Dalam pada itu, seramai 200 individu telah menyertai latih amal dan simulasi Pusat Pembinaan Sementara PPS Bencana Bahagian Samarahan, anjuran Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Samarahan dengan kerjasama Pejabat Residen Bahagian Samarahan. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Insinyur Adil Laribu berkata, program ini adalah sebagai persediaan rapi bagi semua pegawai dan kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM serta agensi-agensi terbabit bersiap sedia melaksanakan tugas dengan lebih cekap, bersepadu dan berkesan di PPS semasa menghadapi bencana. Katanya lagi, di bahagian Samarahan terdapat 79 PPS yang telah dikenal pasti oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dan boleh menampung seramai 23,000 mangsa bencana pada satu-satu masa. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis perasmian penutupan program tersebut di Dewan Syuara Kota Samarahan pada Isnin. Adun Sadunjaya itu menambah JKM memberi fokus kepada 4 perkara iaitu pelindungan, makanan, kaunseling dan pendaftaran di PPS demi mengutamakan kesejahteraan penghuni sebagai persediaan awal. Menurut laporan kesiapsagaan Jabatan Meteorologi Malaysia (MET Malaysia), fasa paling monsun bermula pertengahan September sehingga November tahun ini. Manakala satu sesi lawatan dan tinjauan tapak bersama rombongan daripada Pegawai Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Samarahan dan kontraktor ke tapak projek naik taraf gelanggang futsal di Pekan Sebuyau telah diadakan pada Isnin. Lawatan tapak tersebut bertujuan untuk memantau projek yang telah tertangguh dan tidak dapat dilaksanakan oleh kontraktor sebelum ini. Pihak JKR berharap agar projek yang ditender semula bernilai RM346,000 melalui peruntukan projek transformasi luar bandar RTP Adun Sebuyau tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar oleh kontraktor yang bakal dilantik setelah sesi cabut undi diadakan nanti. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.jpny dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan sorotan Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa Sains dan Sosial dan Kemanusiaan ketiga ICOS 2023 yang disebenarkan oleh Pimpinan Sarawak di Bintulu pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.